Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada minggu ini untuk kita sama-sama memanfaatkan ruang dan peluang yang Allah beri ini untuk kita mencari seberapa banyak petunjuk, pengajaran, peringatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan, yang mana kita sudah berada pada penghujung surah Al-Insan, yang kita akan sama-sama pada pagi ini membaca keterangan ayat yang ke-28. Tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk muka surat 104 bagi nota yang bercetak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. Nahnu khalaqnahum, kami telah menciptakan mereka, kata Allah. Wa shaddadna asrahum, dan kami juga menguatkan tulang sendi tubuh mereka. Wa idza syi'na baddalna, apabila kami mengkehendaki, kami menggantikan mereka amthalahum tabdila, dengan orang yang sama dengan mereka, dengan pergantian yang sebaik-baiknya. Jika kita ingin memahami ayat 28, sebaik-baiknya kita menghubungkan dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya, iaitu ayat yang ke-27 yang telah sama-sama kita baca, kita lihat tafsiran ayat 27. Sebelum ini Allah memberitahu kepada kita bahawa di antara penyebab utama mengapa ada orang memilih untuk tidak menjadi orang yang bersyukur, orang yang memilih jalan untuk kufur, mereka ini sangat mencintai nikmat yang cepat habis, iaitu dunia, dan mereka juga telah meninggalkan, mereka telah mengabaikan yauman thaqila, iaitu hari yang berat, iaitu hari yang akhirat. Maknanya ayat 28 ni dia nak memperkatakan apa yang dikatakan oleh ayat 27. Maknanya ayat 27 Allah ada menyebutkan orang kafir ini mereka mengabaikan hari akhirat. Jadi ayat 28 ia berkaitan dengan bukti bahawasanya hari akhirat yang ditinggalkan, yang diabaikan itu pasti boleh didatangkan oleh Allah. Jadi ayat 28 ini ia merupakan bukti hari yang susah itu sebenarnya pasti akan datang.
Jadi macam mana hari yang susah seperti ayat 27 iaitu hari kiamat ini ia boleh dibuktikan datang? Maka Allah mengatakan, kami telah menciptakan mereka. Apa maksud menciptakan mereka? Kalau kita rujuk dalam tafsir Taisiril Karimur Rahman, kami menciptakan mereka ini menunjukkan bahawa kami, kata Allah, telah menciptakan setelah sebelumnya mereka tidak ada. Maknanya ini sebenarnya Allah nak kata, macam mana mereka boleh tak percaya hari yang susah, hari yang kiamat itu tak ada? Kenapa mereka boleh buat tak peduli hari kiamat itu, sedangkan kata Allah, mereka ini sebelum tu tak ada, kami ciptakan mereka menjadi ada. Macam mana Allah ciptakan mereka? Akhirnya Allah kata, wasyadadna asrahum, kami kuatkan tulang sendi tubuh mereka. Kalau tuan baca ulasan dalam tafsir Al-Karimur Rahman menyebutkan, iaitu kami kukuhkan tubuh dia, urat dia, otot dia, nadi dia. Maknanya ringkas dia, Allah nak bagi tahu bahawasanya manusia itu daripada tak ada Allah cipta jadi ada. Macam mana jadi ada tu? Allah cerita proses dia. Dalam ayat ni Allah tidak menyebut tentang secara panjang lebar macam mana manusia itu Allah ciptakan. Kita telah belajar dalam surah As-Sajadah, dan kita belajar pada ayat yang kedua pun kita dah belajar tentang bagaimana manusia berasal daripada air mani yang bercampur. Jadi dekat ayat ni Allah nak kata, Allah telah jadikan manusia itu lengkap, sempurna, yang mana sebelum ni mereka tidak wujud. Jadi Allah nak mengatakan bahawasanya kiamat tu boleh jadi, kan? Menciptakan manusia ini sebelum ni tak ada pun Allah boleh buat. Begitulah juga dengan hari kiamat. Ini perkaitan dia. Kemudian mari kita lihat apa sebenarnya yang Allah nak bagi tahu. Kalau kami kehendaki, kami boleh tukar mereka yang mengabaikan akhirat ni dengan kumpulan manusia yang lain. Kalau kita baca pada tafsiran Taisirul Karimur Rahman mengatakan, Allah Ta'ala ni sebenarnya dia nak cakap, dia nak bagi tahu kepada kita bahawasanya Allah boleh musnahkan, Allah boleh binasakan mana-mana manusia yang kufur, yang tak percaya kiamat ni, Allah boleh gantikan dengan manusia yang lain. Jadi apabila Allah boleh gantikan manusia yang lain, maknanya menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa tidak ada yang kekal, dia akan binasa. Lepas tu Allah boleh ganti pula, satu generasi mati, lahir pula satu generasi mati. Itu nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah tidak buat kepada orang Arab musyrikin yang ayat ini diturunkan. Padahal Allah Ta'ala pernah buat sebelum ni pun kepada umat-umat yang terdahulu. Allah pernah musnahkan kaum Nuh, lahir pula umat kaum apa? Naik pula umat kaum Nabi Allah Hud. Allah boleh matikan generasi kaum Nabi Allah Hud dengan wujudnya kumpulan generasi yang lain. Tetapi sebenarnya ini adalah ayat yang Allah bagi ancaman kepada orang-orang yang tak percaya hari kiamat, yang sanggup memilih untuk menjadi orang yang kufur, sedangkan kiamat itu sangat mudah bagi Allah untuk Allah jadikan. Dan Allah bagi ancaman, Allah boleh binasakan mereka seperti mana Allah membinasakan umat-umat yang terdahulu. Allah boleh ganti dengan manusia yang lain yang lebih taat, yang boleh menjadi hamba yang bersyukur.
tapi pada hakikatnya sebenarnya tidak pun Allah binasakan mereka, kerana inilah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apakah pengajaran yang kita boleh ambil pada ayat yang ke-28 muka surat 106? Pengajaran yang pertama, satu kurniaan Allah yang terbesar kepada kita semua ialah Allah mewujudkan manusia yang mana sebelum ini manusia tiada. Kita ambil kepada pengajaran yang Tuhan kata, kami telah jadikan mereka, kami kuatkan sendi tulang mereka. Jadi itu satu nikmat yang besar yang Allah bagi kepada manusia. Yang kedua, pengajaran yang kita dapat belajar, Allah Ta'ala ni dia sangat mampu membinasakan manusia yang sedia ada. Mana-mana yang kafir, yang kufur pada Allah, yang tak nak bersyukur, boleh saja Allah Ta'ala nak binasakan. Okay. Kemudian dalam masa yang sama kita dapat belajar Allah ini dia berkuasa menggantikan dengan manusia yang lain yang lebih baik dan lebih taat. Tapi kenapa Allah tak buat kepada orang-orang Mekah, musyrikin Mekah? Allah nak bagi peluang mereka bertaubat. Allah buka peluang kepada mereka berubah, jadilah orang yang beriman, jadilah orang yang bersyukur. Dalam ayat lain, tuan-tuan boleh rujuk, ada persamaan makna ayat, maksud ayat dalam seperti mana yang Allah sebut dalam surah Nisa ayat nombor 33 muka surat 83. Ini untuk pengajaran yang kedua. Okay. Kita terus pergi kepada tindakan apa yang kita perlu lakukan setelah kita memahami ayat 28, setelah kita mengetahui dua pengajaran utama ayat nombor 28, iaitu tindakan dia adalah kita buktikanlah rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah, kerana Allah Ta'ala wujudkan kita di dunia ini. Allah mengadakan kita yang sebelumnya tak ada. Nak bersyukur itu macam mana? Kita lakukanlah dengan amal soleh. Buktikan dengan mentaati Allah, buktikan dengan ikut perintah Allah, buktikan dengan tinggal segala apa yang Allah larang. Terima semua ketentuan Allah Azza wa Jalla. Okay, kita terus kepada ayat yang ke-29. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Ayat 29 ada berkaitan dengan ayat nombor 28 dan ayat-ayat yang sebelumnya. Okey. Tadi kan ayat 28 Allah memberikan ancaman. Allah boleh binasakan manusia, Allah ganti dengan manusia yang lain. Kalau sebelum ini, ayat-ayat yang sebelum ini, Allah pernah memberikan ancaman kepada orang-orang yang memilih untuk tidak mahu bersyukur. Kalau kita tahu masih ingat ayat yang keempat, Allah pernah ingatkan Allah telah sediakan apa kepada orang yang tidak mahu bersyukur. Allah menyediakan apa? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Allah pernah memberikan janji
pernah membuat ancaman bagi siapa yang kafir. Allah sediakan mereka neraka sa'ir, Allah sediakan rantai dan juga belenggu. Jadi penutup kepada apa yang pernah Allah sebutkan pada ayat-ayat yang sebelumnya, termasuklah ayat 28 tadi. Maka ayat 29 ni sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu Al-Quran yang Allah turunkan, termasuklah surah Al-Insan ini adalah peringatan bagi siapa-siapa kalau dia nak menempuh hari yang susah. Kalau sesiapa yang dia nak bersiap sedia, dia menuju kepada Allah, maka dia boleh jadikan Al-Quran ini sebagai tazkirah. Jadi kita tengok terjemahan ayat dia. Ayat ini Allah kata inna hadhihi tazkirah. Sesungguhnya ini adalah suatu tazkirah, peringatan. Kita selalu dengar tentang perkataan tazkirah. Hari ini ada tazkirah. Tazkirah ini adalah peringatan. Kemudian Allah Ta'ala kata, kalau dah tahu ini adalah peringatan, faman sya'a, maka sesiapa yang mahukan, dia memilih, dia berkeinginan untuk jadikan peringatan itu, nescaya dia akan ambil peringatan itu ila rabbihi sabila, jalan yang menyampaikan dia kepada Allah. Okey, apa makna ayat dia ini secara lanjutnya? Baik, kita kena tengok tafsiran ayat. Menurut Al-Imam Qurtubi, Imam Qurtubi kata ayat 29 tadi tu, inna hadhihi itu dia merujuk kepada surah Al-Insan itu secara spesifiknya. Tazkirah itu peringatan dan nasihat. Okey, apa makna faman syaa ta'attakhadha ila rabbih sabila? Maknanya kata Imam Qurtubi, sesiapa yang mengambil jalan yang menyampaikan kepada ketaatan kepada Allah dan kepada keredaan Allah. Okey, maksudnya begini. Cara kita nak pergi menuju redha Allah, maknanya siapa-siapa kalau dia nak cari jalan, dia nak pergi mencari rahmat Allah. Kalau kita nak cari rahmat Allah, nak cari Allah redha, Allah suka, Allah sayang apa yang Allah tak suka, maka kita jadikanlah Al-Quran, terutama surah Insan ini, sebagai panduan untuk kita pergi mencari redha Allah. Boleh faham tak maksud dia? Maksudnya siapa-siapa kalau dia nak dapat redha Allah, dia nak pergi syurga, dia nak masuk syurga, maka dia boleh mengambil tindakan, jadikan surah ini sebagai peringatan untuk dia. Itulah makna pada ayat faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila. Okay. Kalau kita baca sedikit lagi ulasan dia, sesiapa yang ingin mencari jalan nak pergi kepada Tuhannya, nescaya dia akan ambil, dia akan jadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai petunjuk. Hanya dengan berpegang dengan Al-Quran, manusia akan selamat dunia dan hari akhirat. Okey, lepas tu boleh baca satu lagi keterangan. Okey, jelas tuan-tuan, takat penerangan ayat nombor 29. Okey, kalau dah jelas, kita lihat apa pengajaran yang kita boleh ambil buat bekalan kita pada hari ini untuk kita meneruskan
tujuan hidup kita dengan umur yang Allah masih lagi beri kepada kita, nombor satu, Al-Quran, termasuklah surah Al-Insan ini sendiri merupakan sumber untuk kita beringat kepada semua manusia. So surah Al-Insan ni Allah ingatkan tiap-tiap minggu. Kenapa tiap-tiap minggu? Sebab kita di Masjid At-Taqwa, alhamdulillah, baca surah Al-Insan setiap minggu. Jadi setiap minggu Allah ingatkan asal manusia itu macam mana, manusia itu kena buat apa, ke mana mereka sepatutnya pergi. Cara dia diingatkan melalui Al-Quranul Karim. Okay. Yang kedua, kita dapat belajar cara dan jalan untuk pergi kepada Allah ialah dengan merujuk petunjuk dari Al-Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran adalah kalam Allah. Maka apa yang Allah nak kita buat, macam mana dekatkan diri kepada dia, maka sumbernya adalah dengan merujuklah kepada ayat-ayat Al-Quran. Jadi apa yang kita buat ni, usaha yang kita buat sedikit ini, kita kata dalam 20 minit ini kita sebenarnya menunaikan, kita nak jadikan ayat 29 tadi itulah kan, macam mana kita nak pergi kepada Allah, dengan kita mencari petunjuk dari Al-Quran. Apa Allah nak kata, apa nasihat Allah, tapi nak tahu apa Allah kata, apa kena buat, maka kita kena faham. Baik, tindakan selepas tadabbur ini yang terakhir sekali, tidak dapat dinafikan bahawasanya kita kenalah memilih jalan mengikuti sepenuhnya petunjuk dari Al-Quranul Karim. Walaupun kita tahu ayat 29 tadi Tuhan kata siapa-siapa yang mengkehendaki nak ambil, maknanya ia bebas, Allah bagi pilihan. Tetapi kita memang tak ada pilihan lah. Hanya yang pasti kita kena ikut. Setelah kita faham apa yang Allah nak sampaikan, maka kita pilihlah, ikutlah jalan tu sepenuhnya. Dan kita tutup dengan surah Al-Muddathir ayat 54 dan 55. Ada persamaan dengan apa yang kita baca ayat 29. Allah kata kalla innahu tadhkirah. Allah kata tidak sama sekali, sesungguhnya Al-Quran itu sebenarnya suatu peringatan. Faman syaa'a dzakarah, maka sesiapa yang mahu dia akan mengambil pengajaran dari Al-Quran. So kita nak menjadi kumpulan yang apa? Saya mahu mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Sebab tuan-tuan mahulah, tuan-tuan boleh ambil sedikit waktu selepas subuh untuk tuan-tuan mendengar, mendapatkan apa sebenarnya yang Allah nak katakan kepada kita. Kita doakan juga rakan-rakan kita yang tak boleh hadir, mereka boleh melihat kembali rakaman yang ada di YouTube untuk pengajian kita setiap pagi. Kenapa? Kerana kita mahu menjadikan Al-Quran itu sebagai pengajaran, teladan dan petunjuk. Itu saja pengisian untuk pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada keesokan paginya pada 2 ayat yang terakhir. InsyaAllah mungkin besok kita boleh tamatkan. Kita sudahi pengisian kita sebagai sunnah Nabi SAW adalah dengan menutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.